Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasib Zulhilmi bin Ismail, nombor matrik 063425. Bersama rakan saya, Nama saya Muhammad Zawawi bin Muhammad Fafli, nombor matrik 063468. jadi insya-Allah pada hari ini kami akan membentangkan dua hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin, iaitu hadis yang ke-224 dan 225 dalam bab memuliakan kehormatan orang-orang Islam dalam menjelaskan hak-hak mereka, berlemah lembut dan berbelas kasihan kepada mereka. Hadis yang ke-224. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه. Yang bermaksud, diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam berkasih sayang, berbelas kasihan dan bertolong-tolongan sesama mereka adalah seumpama sebatang tubuh. Apabila satu anggota daripadanya jatuh sakit, maka seluruh bahagian badan yang lain bersahut-sahutan, yakni turut sama sakit kerananya dengan berjaga malam dan demam. Muttafaqun alaih. Seterusnya, takhrij dan darjat bagi hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adab, bab kasihan belas kepada manusia dan haiwan. Manakala Muslim pula meriwayatkan hadis ini dalam kitab Berbuat Baik dan Silaturahim, bab berbelas kasihan dan bertolong-tolongan sesama orang-orang yang beriman. Hadis yang ke-2586. Bagi darjat hadis ini, ia bertaraf sahih. Kemudian kita masuk kepada maksud umum hadis. Terdapat 3 sifat yang telah dinyatakan di dalam hadis bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, tawaddim, iaitu perbuatan berkasih sayang sesama mereka dengan menjaga hubungan sesama mereka sehingga wujud kasih sayang antara mereka. Yang kedua, tarahumihim, iaitu perbuatan berbelas kasihan sesama mereka dengan sebahagian daripada orang-orang yang beriman mengasihani sebahagian yang lain. Dan yang ketiga, ta'atufihim, iaitu perbuatan saling tolong-menolong sesama mereka, yakni dengan sebahagian mereka memberikan bantuan kepada sebahagian yang lain. Seterusnya, kita pergi pula kepada kefahaman hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menggalakkan kepada umatnya agar mempunyai sifat berkasih sayang, berbelas kasihan dan tolong-menolong sesama insan. Segelintir masyarakat berfikiran bahawa sifat kasih sayang dan belas kasihan ini tiada bezanya. Tetapi, terdapat perbezaan yang ketara pada makna sifat kasih sayang dan belas kasihan. Kita pergi kepada sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang itu membawa maksud satu perhubungan atau komunikasi yang membawa dan menimbulkan perasaan cinta mahabbah, seperti perbuatan ziarah menziarahi. Manakala sifat berbelas kasihan pula membawa maksud saling berbelas kasihan antara satu sama lain dengan tujuan ukhuwah iman, bukan kerana sesuatu yang lain. Hadis ini juga turut menerangkan dan memberitahu kepentingan untuk mewujudkan kesatuan saf dan kelebihannya. Akhir sekali, kita pergi kepada pengajaran hadis. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, yang pertama, kita perlulah mempunyai sifat kasih sayang dan berbelas kasihan supaya situasi yang aman dan harmoni dapat diwujudkan dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, untuk mendapatkan kesatuan dalam kalangan masyarakat, kita juga haruslah menerapkan sikap suka bantu-membantu sesama insan. Dan yang terakhir,
kita perlu elakkan diri kita dan masyarakat daripada berlaku sebarang perpecahan. Masuk di bahagian hadis yang ke-225. متن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. Maksud matan hadis, maksudnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedang di sisi baginda ada Al-Aqra' bin Habis. Lantas Al-Aqra' berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak. Aku tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka. Rasulullah SAW pun memandang kepadanya lalu bersabda, sesiapa yang tidak mengasihani, nescaya tidak akan dikasihani. Takhrij dan darjat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dalam kitab Al-Fadail, bab rahmat baginda Nabi Muhammad SAW kepada kanak-kanak dan ahli keluarga. Hadis nombor 2319. Seterusnya Al-Bukhari rahimahullah pula meriwayatkannya dalam kitab Adab bab bersifat rahmat kepada anak dan menciumnya. Seterusnya darjat hadis ini adalah sahih dan muttafaqun alaih. Hadis secara umum, Nabi Muhammad SAW secara terbuka mencium cucunya dan tidak tersembunyi daripadanya. Dan dengan tingkah laku ini, dia menetapkan peraturan tingkah laku yang mesti diguna pakai untuk membuktikan kasih sayang dan cinta kepada kanak-kanak. Didikan yang baik ini haruslah dipupuk daripada kecil. Yakni hadis ini untuk teguran kepada Al-Aqra' bin Habis yang tidak pernah mencium anak-anak kecilnya. Yang pertama, jika saling mengasihani akan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat rahmatnya serta keberkatannya. Yang kedua, golongan muda menghormati yang tua dan golongan tua menyayangi yang muda. Yang ketiga, seterusnya menjauhkan permusuhan dan hasad antara manusia. Yang keempat, kasih sayang bukan hanya kepada manusia tetapi terhadap makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan dan sebagainya. Yang terakhir, hal mencium anak-anak dengan penuh kasih sayang yang disyariatkan dalam Islam. Jadi insya-Allah itu sahaja serba sedikit daripada kami berdua. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi menonton dan mendengar video ini dari awal hingga ke akhir. Semoga ianya memberikan manfaat kepada kita bersama di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.